Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan tengok beberapa racun kulat untuk rawatan akar. Okey, sebelum itu kita intro dulu. Okey, baik. Sekarang ni kita ada beberapa racun kulat yang kita biasa guna untuk merawat akar dan juga bahagian batang pokok lah. Okey, kita tengok yang pertama ya, Forum, BASF. Forum mempunyai bahan aktif dimethamol sebanyak 85%. Okey, dan dia bersifat protective and curative. Okey, pelindungan dan juga penyembuhan lah. Okey, dan jenis kulat yang biasa kita guna untuk rawat ni ialah ada jenis Oomycete, iaitu Pythium root rot dan juga Phytophthora palmivora. Okey. Dimethamol ni ialah racun sistemik. Okey. Dan dia akan merencatkan perkembangan mycelia dan pengeluaran spora. Okey. Fragcook List edisi 2022 untuk racun bahan aktif dimethamol tadi. Dia berada dalam grup Fragcook 40 dia punya MOA dia, mode of action dia, tindakan dia dalam H cell wall biosynthesis. Okey. Kemudian sahabat boleh tengok kat sini dia punya target site ialah H5 cellulose synthase. Manakala dia punya nama kumpulan ialah CAA fungicide iaitu carboxylic acid amides. Okey. Dan nama bahan aktif ialah dimethamol yang ini. Kemudian kita tengok kat sini dia punya resistant ada jugalah dalam kulat jenis Plasmopara viticola tapi tidak dalam Phytophthora infestan. Manakala dia punya cross resistant rintangan silang antara ahli dalam grup CAA jugalah. Dia punya risk ialah low to medium risk, maksudnya rintangan dia rendah lah. Seterusnya kita tengok kepada racun kulat yang kedua iaitu hexaconazole Envil. Okey, hexaconazole sebanyak 4.8%. Dia punya bahan aktif lah dan kandungan peratusan dia sebanyak 4.8%. Dan hexaconazole juga bersifat protective and curative dan juga racun sistemik. Okey, yang ini biasanya kita guna untuk merawat penyakit kulat akar putih lah yang disebabkan oleh Rigidoporus lignosus ataupun Microporus daripada keluarga Basidiomycete ataupun Agaricomycete. Dan dia punya tindakan ialah merencatkan biosintesis ergosterol, iaitu komponen utama dalam membran plasma untuk perkembangan kulat lah. Okay, seterusnya kita akan pergi ke racun hexaconazole tadi. Dia berada dalam grup Fragcook 3. Okay, Fragcook 3. Dan MOA dia ialah dalam kumpulan G, sterol biosynthesis in membranes. Okey. Dia punya target site dia ialah C14, Dermatalis in sterol biosynthesis. Dan dia punya group name dia DMI fungicide iaitu demethylation inhibitors ataupun SBI kelas 1 lah. Sterol biosynthesis inhibitors. Dan dia punya keluarga dia ialah triazoles. Okey, triazole ni dia banyak Okey, yang biasalah yang kita guna. Okey, yang sekarang ni ialah hexaconazole. Okey, yang ini. Kemudian biasanya ada dalam grup yang sama ialah difenoconazole. Apa lagi? Propiconazole. Okey. Dan dia punya resisten dia agak sederhana Okey. Kat sini kita boleh tengok jugalah. Kita perlu
buat rotation sebab dia ada resistance jugalah, terutamanya dalam grup yang sama. Okey. Biasanya untuk kulat ini kita akan rawat untuk apa? Merawat kulat akar putih Okey. Dan biasalah yang kita boleh rotate lah, yang dah ada kajian. Rawatan akar putih ni kita gunakan Chadimefon dengan satu lagi Propiconazole. Okey, itu yang dah ada kajian lah dan dia memang berkesan lah. Tapi dia berada dalam keluarga triazole dalam kumpulan yang sama Okey, dan dia punya risk dia adalah medium lah. Baik, seterusnya kita ke racun yang ketiga iaitu Ridomil Gold yang berbahan aktif metalaxyl M sebanyak 43.9%. Dan ia juga bersifat protektif and curatif, juga sistemik ia akan menembusi sel kulat dan akan mengganggu DNA sintesis dengan meroncakkan perkembangan miselium dan formasi spora dan hostoria. Dan biasanya kita akan rawat menggunakan racun Ridomil ni, iaitu kulat dari jenis Omiceti juga, iaitu seperti Pythium dan juga Phytophthora lah. Untuk bahan aktif seterusnya iaitu metalaxyl M, dia berada dalam frak kod 4 Okey. Dan dia punya MOA dia dalam kumpulan A iaitu nucleic acid metabolism. Okay, dia punya target site dia adalah RNA polymerase 1 dan dia punya grup nama kumpulan dia PA fungicide iaitu phenylamides. Okey, dia punya chemical biological group alkylamines dan dia punya nama bahan aktif dia adalah yang ni kumpulan dia ni, metalaxyl M, benalaxyl M. Okey, resisten pula daripada kumpulan Omycetes ni tidak diketahui lah, tetapi dia adalah dalam kategori rintangan yang tinggi lah, high risk sebab tu kita kena buat rotation dengan bijak lah, dengan menggunakan MOA ataupun frak kod daripada kumpulan yang berlainan Okey, racun kulat yang terakhir ialah Allied daripada Bayer yang berbahan aktif fosetil aluminium sebanyak 80%. Okey, ia juga bersifat protektif dan kreatif lah, dan juga sistemik Okey, fungsinya dia akan menghentikan pencambahan spora dan menghalang perkembangan miselium. Selain itu, ia juga meningkatkan sistem pertahanan semula jadi pokok Okey. Dan biasanya kita akan gunakan untuk kulat dari jenis Omiceti juga, iaitu Pythium dan juga Phytophthora. Okey. Untuk racun yang terakhir iaitu fosetil aluminium dia berada dalam frak kod P07. Okey. Frak kod P07 dia dah ada classify balik daripada U33 kepada P07 pada 2022 lah. Okey, dah di reclassify balik. Okey, sekarang ni kita tengok frak kod 7 ni berada dalam kumpulan MOA-P iaitu host plant defense induction. Okey, dia punya target site ialah phosphonates. Okey. Manakala dia punya group name phosphonate jugalah. Kemudian bahan aktif kat sini kita boleh tengok fosetil aluminium, dan kat group yang sama juga kita ada phosphorus acid and salt. Maknanya dia kegunaan dia hampir sama lah dengan phosphorus acid. Biasa kita guna untuk merawat kanker batang sama dengan fosetil aluminium lah. Dia punya resistance dia masih lagi rendah tetapi kita kena buat rotation jugalah. Okey, untuk mengelakkan daripada berlakunya resistance. Okey. Fosetil aluminium ni juga dia
selain membunuh kulat, dia juga akan meningkatkan sistem pertahanan semula jadi pokok lah. Sebab itu dia dalam grup P ni, MOA dia, Host Plant Defense Induction. Okey, baik. Untuk sukatan dia, sahabat boleh rujuk pada label ataupun paket setiap racun kulat lah. Terutamanya yang untuk siraman dan juga bancuhan pekat apabila kita merawat kanker batang. Untuk sapuan tu rujuk pada label. Okey, sebagai kesimpulannya, yang pertama, kita perlu tahu jenis kulat yang menyerang pokok durian kita lah, terutamanya bahagian akar dan juga batang. Sebab setengah kulat tu, contohnya daripada keluarga yang berbeza dengan Olmeseti, contohnya daripada jenis Rigidoporus lignosus ni, kita boleh gunakan hexaconazole lah. Selain itu, untuk merawat kulat akar putih, racun kulat yang biasa digunakan ialah hexaconazole, propiconazole dan juga triademephon. Triademephon yang dah ada kajian lah. Kemudian manakala daripada keluarga Olmeseti pula, kita boleh gunakan 3 racun tadilah. Sebenarnya banyak lagi lah, sebagai contohnya hamizazole, tiafanat metil dan macam-macam lagi. Yang itu sahabat perlu rujuk lagi lah kepada sumber-sumber yang boleh dipercayai lah. Yang kedua, gunakan bahan aktif yang betul lah, supaya kulat yang kita rawat tu akan betul-betul mati. Yang ketiga, rotation bahan aktif, terutama yang high risk, seperti grup 4 tadi. Dan kita perlu bijak menukar bahan aktif, dia punya mode of action, cara tindakan racun dan juga target site dia. Yang keempat ialah ulangan rawatan. Untuk pokok yang bermasalah ni, sahabat buat ulangan rawatan sekerap 3 hari ataupun seminggu sekali lah, dan pantau keadaan pokok. Semasa ulangan rawatan, sahabat perlu tukar dia punya bahan aktif lah. Yang kelima, yang paling penting sekali ialah mencegah lebih baik pada merawat, iaitu dengan cara menjaga saliran dan juga pH tanah. Kerana air yang bertakung pada bahagian pangkal akan menggalakkan pembiakan kulat. Begitu juga dengan pH tanah yang terlalu rendah. Ini akan memudahkan kulat membiak dengan lebih cepat lah. Yang keenam, selain penggunaan racun kimia, sahabat juga boleh menggunakan kaedah organik lah. Kawalan secara organik iaitu menggunakan trichoderma dan mycorrhiza dan beberapa lagi lah. Saya ada juga berkongsi sedikit sebanyak cara untuk merawat akar, ada pada video yang ini. Sahabat boleh tengok lah. Setakat ini saja perkongsian saya untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.